Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam sejahtera alam sekitar kepada sidang maya sekalian. Tidak lupa juga kepada kedua ahli panel undangan kita pada malam ini. Okey, baik. Saya harap anda semua sidang-sidang maya yang join live kita pada hari ini, sila like, comment and share sama ada line ataupun live anda clear ataupun tidak. Okey, sila like, comment and share. Baik, untuk bicara geras yang seterusnya, kita akan mengetengahkan satu topik yang bagi saya agak unik dan agak fresh untuk kita bincangkan. Boleh dikatakan tajuk ni jarang-jarang sekali dibincangkan kepada umum, dan oleh itu daripada pihak GRAS kami mengetengahkan sebuah tajuk iaitu vegan untuk alam sekitar. Vegan untuk alam sekitar. Baik, sebelum saya memulakan perbincangan santai kita ya Doktor Encik Faisal, perbincangan santai kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan kedua ahli-ahli panel kita kepada anda. Okay, bukan calang-calang ni kami bawakan dari live untuk anda semua. Bersama saya adalah dua orang ahli panel yang pakar dan berpengalaman dalam bidang vegan yang kita akan kupas pada hari ini. Baiklah, ahli panel kita yang pertama adalah Dr. Muhammad Roji Sarmidi atau dikenali sebagai Dr. Roji. Beliau merupakan seorang bekas pengarah UTM, Pusat Inovasi Agroteknologi. Bekas pengarah UTM Pagoh, Universiti Teknologi Malaysia, dan juga member of Malaysian Nutritional Medicine Practitioner. Selamat datang saya ucapkan kepada Dr. Roji. Selamat datang Doktor. Selamat datang. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor apa khabar, sihat ya? Baik, alhamdulillah jumpa baik. Okey, baik. Ini kali pertama saya menjadi moderator dan bersama Dr. Roji yang dikasihi untuk malam ini. Baik, seterusnya ahli panel kita yang kedua, saudara Faisal Mansor. Encik Faisal merupakan pengasas dan jurulatih Amazingly Fit, perunding kesihatan dan kecergasan. Okey, baik, beliau juga merupakan seorang pakar pemakanan dan kecergasan yang bertauliah dari National Academy and Sport Medicine Amerika Syarikat. Selamat datang saya ucapkan kepada Encik Faisal. Apa khabar, sihat Encik Faisal ya? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Izzuddin dan Assalamualaikum Dr. Roji. Dan semua-semua yang lain. Saya melahirkan kebahagiaan lah sebab saya kali pertama saya menjadi moderator bersama kedua panel Dr. Roji dengan Encik Faisal, dan insyaAllah kita punya program bicara kita malam ni, kita bicara santai-santai. Okay, tak perlu terlalu tekanan. Yang penting saya ingat satu tagline yang menarik, biar santai asal sampai. Baik, biar santai asal sampai. Allah. Baik, sebelum saya memulakan perbincangan ini, saya nak kupas sedikitlah tentang tajuk forum kita, vegan untuk alam sekitar. Baik, di antara kita mungkin pernah terlibat dengan perbualan berkaitan makanan lah, terutama dalam perbualan silang budaya antara bangsa lain dengan bangsa lain. Contoh dialog ya, dialog simple, mudah je. Are you veggie? Persoalan tu, are you veggie? Pertanyaan ini timbullah ketika kita bertanya tentang seorang tentang makanan, sama ada dia seorang veggie ataupun tidak. Baik, secara umum vegan atau veggie ini difahami dengan seseorang yang hanya makan sayur dalam kehidupan sehariannya. Okey, bagi sesetengah bangsa lah, kita tengok mungkin kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita,
ada yang menjadi seorang vegan untuk cara mengamalkan agamanya. Ada juga yang menjadi seorang vegan kerana kesihatan, memandangkan terdapat beberapa sumber makanan seperti daging haiwan yang telah disuntik. Begitu. Jadi ada dua faktor yang mendorong seseorang itu menjadi seorang vegan, iaitu yang pertama, faktor agama dan budaya. Yang kedua, faktor kesihatan. Okey. Baiklah. Kita akan terus kepada soalan. Boleh kedua-dua panel? Boleh. Okey, saya fikir kita mulakan dengan Dr. Roji dahulu. Soalan saya kepada panel pertama, Dr. Roji, seperti mana yang diketahui umum tentang vegan, pada pendapat doktor, apakah definisi yang lebih menyeluruh tentang vegan? Baiklah, doktor, dipersilakan. Okay, terima kasih saudara Izzuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan isu yang kita bincang pada malam ini, sebenarnya persoalan ini ialah dalam konteks yang lebih besar, iaitu hubungan manusia dengan makanan. I think this is target yang besar yang dibincangkan di merata dunia lah dalam universiti. Maksud dia the interaction between humans and food. Kerana seperti yang saya nantikan tadi, dia bermacam-macam berbagai dimensi budaya, dimensi agama dan dimensi ilmu. Sebagai contoh, budaya Epicurean, makanan sebagai sumber keseronokan. So this is where the practice of good food. Sama juga dengan organic movement, di mana makanan organik ni kerana dia punya underlying ialah environment. Sama juga dengan movement dalam health food, kan sekarang ni orang bincang tentang health food, makanan ni baik untuk ini, makanan baik. Ini ialah perspektif daripada orang yang nak jaga kesihatan. Dan organic movement tadi kita bincang tentang alam sekitar. So jadi vegan ni dia unik kerana dia merentasi, ada elemen budaya, ada elemen orang memilih vegan ni sebagai untuk kesihatan, ada yang disebabkan oleh alam sekitar, dan ada juga sebab elemen agama. Saya percaya bahawa praktis ini mempunyai tempat di dunia ni, di manusia ni, kerana ada manfaat yang didapati. Sebagai contoh, orang yang dah mula ada gout, orang yang dah mula ada metabolic disorder seperti hypertension, diabetes dan cardiovascular, dia tendensi ni akan pergi kepada plant-based diet. Mungkin dia tak vegan tapi dia plant-based diet. Jadi vegan is one of the elements ataupun komponen yang agak ekstrim lah dalam plant-based diet ni, kerana ada berbagai lagi dia punya kepelbagaian dalam plant-based diet ni. Dan isu yang utama saya tahulah malam ni kita bincang tentang alam sekitar sebenarnya. Jadi the practice modern farming juga mempunyai kesan kepada masyarakat untuk memilih jenis makanan yang mereka pilih. Jadi vegan ni saya lihat ia berbagai-bagai perspektif lah orang adopt ataupun mengamalkan vegan ni. Dan saya memang dia mencabarlah kalau nak jadi vegan ni. Itu, tapi betul lah seperti Cik Faiz kata, masing-masing mengamalkan vegan ni atas dasar untuk manfaat untuk menyelesaikan masalah kehidupan dia. Itu satu. Di samping dari segi kepercayaan agama dan juga dipanggil filosofi dia lah tadi. Dan kalau kita lihat dari segi detailnya ialah semua orang akan cuba adopt diet yang sesuai dengan diri dia, kerana manusia ni unik. Dia dipanggil flexible metabolism, iaitu
even pada masa ni orang tengah heboh tentang ketogenic diet, dan vegan boleh juga diamalkan untuk promote ketogenic diet pada yang sesuai untuk address specific health issue, dan boleh juga digabungkan dengan intermittent fasting for example. Jadi vegan ni dia agak fleksibel. Ketogenic diet pun boleh kita amalkan, purely plant based diet pun boleh kita amalkan dengan vegan. Tapi dia memang agak strict lah. Saya percaya orang yang mengamalkan vegan ni hari raya dia tak sama dengan hari raya kita, sebab tak makan rendang dan ketupat lagi. Dia berbeza lah. Mungkin sate dia berbeza lah. So elemen-elemen tu banyak sacrifice. Tapi when it come back to isu kesihatan, saya percaya dia ada kaitan yang lebih besar lagi, iaitu dengan yang tadi yang jadi topik asas kita ialah alam sekitar. Dari itulah nanti mungkin selepas ni lah saya, ataupun boleh saya teruskan tentang alam sekitar ni. Okey, tak apa Dr. Kita akan teruskan tentang alam sekitar untuk soalan yang seterusnya nanti. Tapi buat masa ini kira daripada kita jelas berdasarkan penjelasan doktor tadi betapa pengamalan vegan ini terdapat banyak faktor, right? Terdapat banyak faktor, antaranya faktor kesihatan, faktor alam dan juga faktor agama itu sendiri. Dan pengamalan, dan juga kita boleh ambil beberapa kata kunci daripada kupasan doktor tadi tentang amalan vegan ini bersifat fleksibel. Okay. Sama ada nak diamalkan melalui intermediate fasting dan sebagainya. Dan yang seterusnya, sebelum kita menuju kepada soalan yang seterusnya nanti doktor, which doktor akan kupas lebih lanjut tentang kesan kepada alam sekitar. Saya dapat tangkap tadi yang doktor nak highlightkan juga tentang production. Betapa pemilihan untuk menjadi seorang vegan ada kaitan tentang production industri itu sendiri. Betul doktor ya? Okay. Okey, baik. Jadi sebelum saya ke doktor semula selepas ini untuk soalan kesan menjadi vegan kepada alam sekitar, saya nak teruskan dulu kepada Encik Faisal ya. Encik Faisal, sebentar tadi apa yang doktor kupas telah menyediakan satu landasan untuk kita untuk perbincangan kita pada hari ini berkaitan definisi dan sebagainya. Jadi saya terus kepada Encik Faisal tentang how factor. Tadi bila kita kupas, bila doktor kupas dia lebih kepada what and why factor. Sekarang kita terus kepada Encik Faisal on how factor. Baik Encik Faisal. Soalan saya adalah jika seseorang itu mula mengamalkan menjadi seorang vegan, kenapa ia memilih untuk menjadi seorang vegan secara kehidupan sehariannya? Okey, baik, dipersilakan. Okey, terima kasih Izzuddin dan terima kasih pembukaan daripada Dr. Roji tadi, memang tepatlah. Vegan ni kalau ikut takrifan sebenar vegan ni very restrictive dan biasanya dikaitkan dengan isu haiwan, animal rights so dia mungkin dia kesian dengan haiwan ataupun dia lebih kepada prihatin kepada haiwan dan binatang ni. So yang tu asal usulnya vegan movement ni. So mereka ni bukan sahaja dari segi pemakanan mereka, orang vegan ni akan kurangkan akan eliminate the sumber haiwan dan binatang ni, malahan dia akan mengelakkan daripada penggunaan barang-barang yang berunsur haiwan jugalah, seperti kulit, barang kulit, bulu haiwan dan sebagainya. So semua itu pun dia akan cuba elakkan. So itu dah kalau saya nak tambah sedikit lah tentang vegan tu.
So dari segi how-nya pula, I think seperti mana yang Dr. Roji sebutkan tadi, memang kita kalau macam saya, keluarga saya kita amalkan sekarang ni adalah lebih kepada yang plant-based diet macam mana yang Dr. Roji sebutkan tadi. So sebaik mungkinnya kita memang cuba mengamalkan pemakanan yang bersumberkan tumbuhan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Tapi itu tidak bermakna kita cuba mengurangkan dari segi nutrisi. Kita memastikan kita dapat nutrisi yang lengkap melalui pemakanan yang seimbang dan dipelbagaikan hari-hari. Dan pada mulanya memang mencabar jugalah saya pun melalui this journey ni, I think over lebih 5-10 tahun macam tu so barulah saya sampai ke tahap di mana yang saya berada sekarang lah kan. Tapi kalau ikut macam isteri saya dan anak-anak saya, mereka macam anak-anak saya, dia orang mula dari kecil lagi, so dia punya perspektif mungkin berbeza sedikit lah. Dan Alhamdulillah lah, I think kalau kita mulakan, kalau nak amalkan dari muda, dari kanak-kanak, memang sesuai dan lebih mudah untuk diterapkan. Macam saya ingat dulu masa saya belajar dan membesar dulu, ayah saya yang selalu galakkan adik-beradik saya semua makan ulam. Tak tahulah yang lain macam mana, tapi makan ulam tu memang wajib dekat my family, orang utara. My dad orang Kedah, ayah saya orang Kedah, mak saya orang Penang, so banyak kita makan ulam. Pucuk pegaga, makan ulam raja, makan petai, timun, jantung pisang dan sebagainya. So semua ni adalah sumber tumbuhan dan sayur-sayuran yang memang makanan lazim orang-orang kampung lah kan. So tidak asing lagi, dari kecil lagi memang kita dah terapkan sebegitu. So bila masa dia lebih dewasa ni, apa yang berlaku ni, macam yang Dr. Raji katalah, kita melalui perkembangan, kita ada pendedahan yang lebih besar. So dengan apa yang kita belajar, macam saya dengan isteri saya, kita telah mula mencuburi bidang wellness and nutrition ni dah lebih 10 tahun dan diberi pendedahan awal oleh seorang pakar neuroscientist ni, namanya Dr. Aziz, arwah Dr. Aziz sekarang. Dan beliau ada dulu mula-mula tu bila kita pernah dengar ceramah dia dan sebagainya kan, dia ada tunjuk satu buku ni lah, dia Reversing Heart Disease. Itu adalah antara titik permulaan lah kalau kita cuba terokai balik sejarahnya. Dan bila kita fikirkan balik, itu dia membuka minda saya lah. Dia membuka minda saya, dia tengok kita boleh merawat sakit jantung atau penyakit-penyakit yang berkaitan jantung dan sebagainya dengan hanya menggunakan dan mengamalkan pemakanan yang sihat. So tidak perlu menggunakan ubat ataupun pembedahan dan sebagainya dengannya lah. So bila dapat inspirasi tu, ni buku-buku ni macam Dean Ornish, Dr. Carl Esselstyn dan sebagainya. So semua pengarang-pengarang banyaknya daripada barat, dan mereka banyak buat kajian tentang pemakanan vegan ataupun plant-based diet ni, yang memang terbukti untuk membantu sesiapa saja yang menghadapi penyakit-penyakit moden macam penyakit jantung, penyakit manis semua ni, dan perbaiki semua. So memang kesihatan adalah antara asas utama mengapa saya dan keluarga saya memulakan gaya hidup begini. Dan antara lainnya, bila mula-mula tu kita tak terdetik sangat lah, tapi bila masa anak kita ni, anak yang sulung saya lelaki ni, dia ada eczema sikit so dia gatal-gatal kulit dan sebagainya kan. So kita dah cuba berbagai cara, tapi bila kita semak dengan pakar wellness, pakar dia panggil alternative medicine lah, doktor yang dia akan cuba tengok kat cara lain dan perspektif yang lain lah, TCM dan sebagainya. So dia sarankan kita buat food intolerance test. Dari situ kita mula buat dan kita dapati memang anak kita ada alahan. Dia ada alahan allergies kepada makanan laut, dia alah kepada susu, dia alah kepada gandum, dia alah kepada telur.
dan sebagainya lah. Semua adalah sumber-sumber haiwan yang mana dia trigger all these allergens dan mungkin ada build up dalam badan dia, toxicity dan sebagainya. So itu adalah antara punca utama lah yang kita mula mengorak langkah ke dalam gaya hidup plant-based lifestyle and vegan eating ni lah. Okay. Harap dia dapat menjawab soalan tadi sebagai permulaan. Perkongsian untuk panel yang kedua kita sebentar tadi mengenai pengalaman beliau sebagai pengamal vegan itu sendiri. Kita dapat lihat sebab di sebalik kenapa Encik Faisal memilih menjadi vegan itu adalah satu tindakan yang bersebab dan tindakan yang berobjektif. Baiklah, sekarang kita beralih semula kepada panel pertama kita sebentar tadi, Dr. Roji. Baik, kubahasan sebentar tadi oleh Encik Faisal sebentar tadi memberi gambaran jelas berkaitan apa, mengapa dan bagaimana menjadi seorang vegan. Jadi seterusnya saya hendak bertanya kepada Dr. Roji, sejauh mana amalan vegan ini memberi kesan kepada alam sekitar secara terperinci? Okey, baik, silakan doktor. Okey, terima kasih. Sebelum saya pergi kepada isu alam sekitar, boleh saya balik sikit tentang isu nutrition ni? Boleh nampak tak slide? Boleh. Okay, Boleh, tak masalah. Boleh, jelas. Dia jelas. Nutrition ni memang betul lah, dia bergantung pada umur kita, bergantung kepada health condition kita. Sebab metabolism kita ni sangat bergantung juga dengan kita hormonal kita. Jadi the challenge pada masa ni ialah macam mana kita nak design our diet ni, and then dia mengandungi semua komponen nutrien yang diperlukan, daripada karbonnya sampailah kepada prebiotik, probiotik, protein, lipids, mineral, all the vitamin. Inilah jadi challenge lah untuk designkan budaya makanan dalam keluarga kita, dan untuk cover semua keperluan metabolic activity dalam cellular metabolic activity. Jadi itulah, jadi saya percaya itulah cabaran yang kita perlu hadapi, dan perlu kita educate ourselves how to address the issue lah. So, contoh katalah isu tryptophan yang pergi pada berkisar pada serotonin. Pada masa ini memanglah benda itu boleh dapat daripada plant, tapi dia agak rendah dan adanya daripada animal product. Jadi benda-benda macam inilah saya percaya Encik Faisal dia ada cara dia lah untuk macam mana dia address di isu supaya manusia kita ni mendapat semua senarai nutrien yang saya senaraikan ni dalam diet kita. Itulah challenge dia. Untuk kebanyakan kita lah, biasanya kita akan evaluate diet apabila kita ada masalah. Barulah kita akan juga ada masalah alahan ke, ada masalah pada metabolic disorder ke. Tapi both animal based diet dan juga plant based diet ada isu dia. Sebagai contoh, ada orang alah kepada lectin. Lectin ni ialah protein yang basically mengganggu absorption of nutrient, dan dia ada dekat berbagai sumber tumbuhan lah, tomatonya sampailah kepada cilinya, sampailah juga isu contoh sebagai lainnya ialah gluten yang dalam kandung disebutkan Encik Faisal tadi, isu lactose intolerance, berbagai lagi lah. Jadi itulah maksud dia, we have to really study apa makanan yang sesuai dengan dipanggil biochemistry kita. Itulah challenge dia saya rasa. Okey, untuk memenuhi keperluan cellular metabolism, itu dari segi metabolism, tapi manusia juga memerlukan juga comfort food, makanan yang, for example, food that promote well-being, seperti the promotion of serotonin, for contoh. Certain food, sometimes kita panggil makanan yang dipanggil sebabkan kita rasa ceria, riang gembira lah, macam tu. Ada elemen yang seperti makanan yang membantu
punya panggil capacity, dipanggil performance, brain performance sebagai contoh. Neurotropic dipanggil, maksudnya food yang nutrien yang boleh enhance our brain function, itu pun boleh juga dilihat. Okey, balik kepada environment ni, saya percaya memang ada argument mengatakan bahawa animal based product memerlukan much more resource produce as compared to plant food. Memanglah, dan terkenal lah tentang juga dengan isu environment tentang gas release dan berbagai lagi. Tapi saya hari ini saya nak cuba kaitkan isu utama sebenarnya kalau kita bandingkan antara perbandingan vegan ke plant-based diet dengan animal based. Isu utamanya ialah the modern agriculture practice sememangnya tidak environment friendly, dengan monoculture-nya, dengan basically isu utama yang saya nak highlightkan ialah isu ni lah, soil degradation. Ini soil degradation ni ialah isu tentang pengeluaran pertanian moden yang tidak mengambil kira tentang kesihatan tanah. Sebab 5 bulan Disember baru ni ialah World Soil Day. Ini United Nations juga lah inisiatif, setiap tahun ada perayaan dipanggil Hari Kesihatan Tanah. Bagaimana to keep the setahun ni ialah tema dia macam mana nak keep the soil alive, protect the soil biodiversity. Tanah yang sihat dia mesti hidup dengan a web of dipanggil satu ekosistem lah, daripada mikrob sampailah kepada haiwan. Jadi inilah yang pertanian moden ni tidak dapat mengekalkan dipanggil soil fertility atas dasar teknik yang ada sekarang ni tidak friendly kepada soil microbe especially. Sekarang ni kalau kita pergi ladang intensif ni nak jumpa cacing pun susah, apalagi microbe yang kita tak nampak. Itulah. Jadi isu itulah, soil degradation ni satu isu utama seluruh dunia, bukan saja di negara moden tapi juga di seluruh dunia lah. Itu degradation disebabkan oleh agriculture practice. Jadi itulah saya percaya yang jadi isu utama tentang sustainability pada masa ini. Jadi adalah kaitannya dengan vegan dan animal based food production. Tapi kalau kita lihat kedua-duanya plant based food kalau dikeluarkan menggunakan teknik yang tidak mengambil kira kesihatan tanah, ia juga akan membantu kepada pengurangan kualiti alam sekitar, terutamanya tanah lah. Jadi itulah yang saya nak highlightkan. Jadi caranya ialah, the way forward ialah apa yang kita promote, kita di Pago dulu ialah agroekologi. Macam mana kita nak bertani bekerjasama dengan alam sekitar. I think that's the way, itu dengan kaedah biotic farming, organic farming, dan dalam skala yang sesuai dengan resources yang ada. Dan bukannya monoculture. Jadi soil web tu mesti wujud, especially dekat rhizosphere lah itu. Dan kita kurang macam ni lah, agriculture yang bekerjasama dengan ekologi, kita integrate instead of segregate. Maksudnya bukannya promote monoculture, tapi untuk secara mudah ialah pertanian yang mementingkan kesihatan tanah. Ini satu bidang yang memang sangat interesting. Macam mana kita nak tingkatkan kesihatan tanah, kerana kesihatan tanah adalah asas kepada pertanian. Pada masa ini ialah fokusnya pada kesihatan pokok, tapi tanah tidak dijadi tumpuan. Jadi saya percaya kalau kita mula kepada fokus pada kesihatan tanah dan hasil tanaman yang dihasilkan ialah dipanggil tanaman yang berkualiti, nutrient dense. Sebab tu kalau kita lihat the blue zone ni yang dekat Ikaria, dekat Greece ataupun Okinawa ataupun dekat Nicola di Puerto tu, ataupun mungkin dekat Bali, ialah kawasan-kawasan ni ialah kawasan-kawasan gunung berapi di mana nutrien mineral dia tinggi dan menghasilkan makanan yang panggil nutrition dense food lah, nutrient dense food ni. Dan ini hanya boleh kita dapat makan tersebut dengan praktis yang mementingkan kesihatan tanah. Itulah yang saya nak highlightkan, bahawa
yes, vegan membantu untuk alam sekitar, tetapi makanan tersebut harus dikeluarkan bukan dengan cara yang sekarang ini, yang based on monoculture, agrochemical, herbicide, pesticide, lepas tu dengan GM plant. Jadi ekosistem tidak terhasil dan tanah makin lama makin tidak subur, dan ini satu cabaran yang besar kepada dunia seluruhnya. Jadi isu kesihatan tanah ni saya percaya lebih penting lagi untuk dihighlightkan oleh Gras lah pada pandangan saya. Itu baik. Okey, terima kasih Dr. Roji atas maklumat yang bagi saya amat penting ya sebentar tadi. Info-info tadi telah memberikan kita detail bahawa menjadi seorang vegan ini bukan sahaja memberi manfaat kepada individu tetapi juga kepada alam sekitar. Okey, umum mengetahui berdasarkan perkongsian Dr. Roji tadi bahawa menjadi seorang vegan akan memberi kebaikan kepada diri individu itu sendiri dari sudut kesihatannya dan juga alam sekitar sekelilingnya. Okey, itu antara yang di-highlightkan yang bagi kita satu keyword adalah kesihatan tanah. Baik, kesihatan tanah tadi untuk provided yang bahan makanan tumbuhan tadi itu dihasilkan berdasarkan pertanian yang menumpukan pada kesihatan tanah. Ya, baik. Okey, terima kasih doktor dan terima kasih doktor atas jawapan kepada soalan yang kedua tadi, dan kita berbalik semula kepada Encik Faisal. Okey, Encik Faisal memandangkan vegan ini merupakan sesuatu yang baru juga di kalangan masyarakat, terutamanya masyarakat masyarakat Melayu kita. Pasti memerlukan proses untuk membina kecenderungan tersebutlah, kecenderungan dalam diri individu tersebut. Okey. Apa pandangan Encik Faisal tentang perkara ini? Bagaimana proses mendidik terutamanya dalam institusi keluarga itu sendiri dalam mengamalkan vegan? Baik, silakan Encik Faisal. Okay, terima kasih Saudara Izzuddin. I think for that I did prepare sediakan sedikit slide. So izinkan saya untuk kongsikan untuk share dengan so nampak nyata lah kan apa yang saya lalui untuk membolehkan kita ke arah this plant-based vegan lifestyle ni lah. Okay. So Baik. Macam saya cerita tadi, saya mula dulu memang banyak berkecimpung dengan perkara-perkara kesihatan lah. So saya dengan isteri saya sini, kita ada banyak aktiviti sukan, riadah, marathon dan sebagainya. And nowadays since dapat dengan diploma dalam diet and nutrition ni, kita dengan pendedahan kepada buku-buku sebegini, ni yang reversing heart disease yang saya sebutkan tadi, dia membuka minda lah. So I think one of the ways yang cara yang terbaik untuk kita nak boleh menghayatinya, memang kita kena mentelaah sikit lah. Kita mencari ilmu sedikit dan mencari pandangan-pandangan orang lain ataupun yang dari pakar-pakar ni, apa yang mereka katakan tentang pemakanan vegan ni. So memang rata-ratanya memang dia punya hasil dia punya output dia memang sangat berguna, dan sebab tu yang saya dengan isteri saya, kita mulakan this Amazingly Fit program. Basically it's a platform untuk guide people untuk berinteraksi dengan mereka yang inginkan tengok cara-cara untuk mencari tips yang
pemakanan ataupun gaya hidup sihat, senaman dan sebagainya kan. So tapi kita punya fokus kat sini lebih kepada pemakanan lah and what we eat. Because kalau kita tengok dalam keluarga kita, apa yang kita dah amalkan selama ni, lama lah, bukan saja because of this vegan ataupun plant-based movement dan sebagainya, tapi kita dah amalkan ni sejak dari kecil lagi. So mungkin daripada upbringing keluarga kita tu memang sangat penting lah kalau kita mulakan memupuk budaya-budaya yang memang bukan sahaja baik untuk alam sekitar, malah sebagai khalifah bumi kita ni menanggung tanggungjawab yang berat yang untuk memelihara bumi kita kan. So kita buat yang sebaik mungkin untuk memelihara alam. So kita lihat salah satu caranya adalah untuk mengamalkan this 3R lah. I think semua pernah dengar kot yang 3R ni kan, reduce, reuse dan recycle. So sebaik mungkin kita reuse dan plastik pun dikurangkan, guna bekas plastik yang dari makanan tu berulang kali dan sebagainya, dan sebaik mungkin kita cuba recycle. Dan salah satu amalan daripada keluarga kita ni, kita suka kompos. So ni pun satu cerita jugalah kalau kompos ni. So macam-macam cara kita kompos. Dulu apa-apa sisa makanan kita kumpul, lepas tu letak dalam tanah jadi kompos. Tapi kita dapati bila makanan tu dia bercampur dengan sumber yang bukan sayuran dan buah-buahan, especially kalau ada ikan ke daging ke tulang ayam dan sebagainya, memang without fail dia akan menjadi bau dia memang tak boleh tahan lah. Lepas tu dia punya ulat-ulat dia dan sebagainya yang sangat bukan mengirikan lah, tapi dia geli lah kan. So tapi kalau bila kita memahami lagi dan mendalami ilmu kompos ni pun saja, kita dapati actually kompos yang terbaik tu memang dia tak boleh ada semua-semua sumber-sumber haiwan ni, daging, ayam, ikan dan sebagainya. Dia kena hanya tumbuhan, sayur-sayuran atau buah-buahan saja, sisa-sisa begitu. So memang dia jadi sangat baiklah bila kita went into a vegan diet, plant-based, pemakanan plant-based ni. So dia memang, kita punya kompos pun lagi cantik sekarang. So memang tanah yang Dr. Roji sebutkan tadi tu, memang kita ada, alhamdulillah kita ada tanah sikit dekat tepi rumah ni. So kita boleh buat kompos sendiri dan memang sangat subur untuk pokok-pokok kita yang tanaman yang lain kita ada lah kan. So apa lagi yang macam Izzuddin sebutkan tadi, apa yang mencetuskan inspirasi untuk go into this vegan plant-based lifestyle ni. I think sekarang ni kita sangat bertuah because dunia sekarang ni senang saja. Kita klik YouTube, boleh tengok apa-apa, macam-macam ada kan. So actually kalau kita nak, semua ada kat situ dah. So kalau kita Google sikit ke apa impact, cara kita boleh bertindak untuk memelihara alam sekitar dan sebagainya, salah satu caranya adalah, because banyak cara dekat luar tu dia mungkin benda yang mungkin di luar kuasa kita kan, di luar bidang kuasa kita, tapi antara yang paling mudah yang kita boleh buat untuk dalam bidang kuasa individu tu sendiri dan keluarga kita adalah apa makanan yang kita makan hari-hari. So yang tu yang kita, of course tadi saya sebut yang mula-mula tu angle kesihatan, tapi dari segi alam sekitar pun actually banyak kesan alam sekitar bila kita tengok industri peladangan, industri peladangan lembu, peternakan lembu, susu. Nak buat susu tu pun bukan senang, dia bukan automatik, dia ada proses dia, dan bila kita kaji proses-proses itu, mungkin kita pun tak berminat dah lah. Yang tu yang dia, bila kita lebih mendalami macam all these documentaries lah, banyak lah yang antara yang pertama yang pernah saya tengok dulu, Cowspiracy lah, What the Health. Sekarang ni yang modern ni, yang Game Changers ni canggih lah, siapa ada peluang boleh tengok. Fox Over Knives antara yang mula, yang Dr. Raji sebutkan tentang tanah tu sangat relevant, because itu antara dokumentari yang terbaru yang keluar daripada Netflix pun, dia ada kupaskan tentang isu tanah ni. Dan semua-semua dokumentari ni memang membuka minda kita dan macam memaksa saya dan keluarga saya untuk study lagi, mendalami lagi kenapa orang kata begini dan begitu kan. So kita pun, saya dengan isteri saya memang kita mendalami, dan in fact kita sampai check juga sirah Nabi pun, kita check sirah Nabi Muhammad SAW pun ada banyak kisahnya dan ceritanya. Kalau kita tengok balik, ada few books yang kita rujuk juga,
Rasulullah sebagai doktor dan sebagainya kan, yang buku-buku Melayu tu. So dia ada tekankan di mana Nabi Muhammad ni actually kalau kan dia punya sejarahnya, setakat ni saya tak jumpa lagi lah, tapi bukti yang lain yang selain daripada ni, di mana yang Nabi Muhammad hanya makan daging atau kambing ni hanya mungkin 2-3 kali setahun je. Very rare. So kalau memanglah sunnah makan kambing, tapi dia makan mungkin beberapa kali setahun. Tapi kita ni, kita ambil sunnah tu, kita makan hari-hari. Tu dia lain lah jadinya kan. So dia mungkin ada impact dia kepada badan kita, tubuh badan kita, kesihatan kita dan sebagainya. Tapi kalau kita betul-betul nak mendalami, nak menjiwainya, actually banyak pelajaran dan kita boleh dapati daripada Nabi Muhammad jugalah dari segi itulah. So memang saya pun kita masih buat lagi kajian tentang topik tu, tapi mungkin saya pun bukan pakar lagi, tapi insyaAllah saya pun duk carilah ulama-ulama yang mungkin boleh back up this pendapat dan sebagainya. Tapi ada a few from the western ulama lah, Ustaz Hamzah, Ustaz Mufti Meng dan sebagainya. Mereka pun mengharuskan lah kalau nak amalkan vegan ni tak ada masalah, dia diharuskan, malah mungkin ada kebaikannya, especially dari segi kesihatan, because memang kita disarankan dalam Islam pun kita tak boleh menyeksa badan kita kan. Buat apa kita nak menyeksa dan menzalimi badan kita kalau kita tahu dia akan memudaratkan kesihatan kita. So dari segi itulah bila kita mendalami lagi dan sebagainya, kita macam buku-buku ni kan, How Not to Die, mungkin tajuk buku dia mungkin mengerikan, tapi bukan dia bermaksud cara-cara nak bunuh diri ke apa ke, tapi basically dia kata sini, daripada kita sakit berpanjangan, baik kita menua dengan lebih sihat dan baik dan mengelakkan daripada penyakit-penyakit moden ni kan. So yang ni antara pakar-pakar yang memang saya look up tu lah, Dr. Michael Greger ni. Dia ada YouTube dan Facebook, banyak video yang memang sangat mudah kita memahami lah. So dari segi keluarga kita, selain daripada itulah bila kita start dengan ilmu ni, lepas tu kita tengoklah. So kalau kita cuba timbang tara balik kan, apa yang lagi kita boleh bantu alam sekitar lah kan. Dari segi kalau nak RRR ni, okay, mungkin bolehlah kita mampulah, tapi kalau kita mungkin nak guna tenaga solar ataupun nak guna EV tu mungkin mahal. Nak guna transport dengan COVID ni, public transport mungkin ada the question lah. Kalau nak tanam pokok boleh, itu jadi hobi yang baik. Tapi yang hari-hari kita boleh buat perubahan tersebut adalah dari segi pemilihan makanan kita. Dan saya mungkin tak go into this one, tapi dari segi kajian-kajian, dan even dekat US pun dia ada kita kat Malaysia KKM kan ada department jabatan yang tengok pemakanan ni. Dekat US pun dia ada dia punya jabatan yang tengok perihal pemakanan daripada kesihatan ni. So ni US Dietary Guideline, mereka pun menyarankan untuk sustainability untuk alam sekitar ni, paling baiknya adalah kita kurangkan memakan daging, because bila kita memang banyak sudah kajian yang menunjukkan, kajian di mana peladangan peternakan haiwan ni, ayam, daging, ikan dan penangkapan ikan dan sebagainya adalah harmful to the environment because of the volume yang dia buat, because the volume tu yang dahsyat tu. Actually video yang tadi yang saya tak tunjuk tadi, yang saya skip tu, actually menunjukkan populasi manusia ni dari sekarang ni, kalau tak silap saya 7 bilion mungkin dah lebih dah. Tapi tahu tak berapa binatang ternakan yang ada kat dunia ni? 10 kali ganda, 70 bilion. Ini yang kita manusia yang produce this lembu, ayam dan sebagainya, dia 10 kali ganda daripada ramai manusianya. Dan untuk memberi makanan kepada ayam, daging dan haiwan-haiwan ni, kambing dan sebagainya, adalah all this wheat, corn, soy dan sebagainya. So actually bayangkan, semua agriculture yang berlaku dekat dunia ni, satu dunia ni, lebih daripada separuh, hampir 2/3 daripada semua peladangan yang berlaku di dunia ni adalah untuk feed these animals, adalah untuk memberi makanan kepada penternakan haiwan ni. Cuba bayangkan, banyak tak? Sangat banyak dan sangat macam
waste of resources lah. Kalau dari segi project management dia kira inefficient resources. So kalau yang paling baik direct lah kita makan dengan tumbuhan. Yang tu yang lebih ramai orang especially dekat US dan negara-negara barat ni, mereka nak mengamalkan this plant based lifestyle ni because dia akan membantu secara directnya dengan alam sekitar dan membantu untuk mengurangkan impact global warming dan climate change. So itulah saya nak highlightkan jugalah. Ini adalah satu lagi contoh di mana bila kita so actually dalam keluarga saya memang kita educate anak-anak saya, kita pun mentelaah, kita pun belajar semua-semua ni dan kita sit down dan ceritakan dengan anak-anak kita. Anak-anak kita pun tengok yang movie-movie tadi, yang dokumentari itu menarik. Sekarang ni dia orang buat macam ala Hollywood lah, so memang dia nampak menarik. Dia bukan dry, dia bukan ceramah biasa-biasa, so dia memang banyak videos dan banyak infografik, so nampak sangat-sangat menarik dan ia memang impact dia memang tersentuh lah. Pada saya dia memang sangat menyentuh lah. Dan kalau kita sebagai seorang khalifah bumi yang memang ingin memikul tanggungjawab kita sebagai individu, keluarga dan komuniti dan masyarakat di permukaan dunia ini, insyaAllah kita perlu ambil sedikit tindakan lah. Bukan saya nak cuba meminta semua jadi vegan, okay? Tapi kalau kita boleh kurangkan sedikit pun jadilah. Kalau katakan kita pilih satu meal dalam satu hari tu, contohnya breakfast saja pun kita just go vegan breakfast pun jadilah, kan? Mungkin makan oatmeal dengan buah-buahan, itu je, kan? Kalau di lunch, dinner nak makan, okey lah, tak apalah. Kalau boleh buat satu hari seminggu pun okey, kalau nak buat sekali sebulan pun okey, tak kisah. Tapi kalau mana-mana yang kita boleh buat tu, boleh amalkan tu, dia memang akan membantu dan ada memberi kesannya kepada alam sekitar. Okay, so ni adalah carbon footprint lah, greenhouse gas emission lah. Kalau kita tengok orang yang banyak makan daging ni, yang high level lah, yang hari-hari memang makan banyak daging, then memang dia punya carbon footprint greenhouse gas emission dia sangat hampir 3 kali ganda lebih tinggi daripada orang yang tidak makan langsung haiwan-haiwan ni. So memang kita educate our family, kita educate anak-anak kita cuba educate kawan-kawan kita, masyarakat kita. Dan tujuan kita bukan untuk cuba convert semua orang. Ini bukan agama ke, kita bukan buat cult ke apa dan sebagainya, tapi kita untuk kesejahteraan alam, untuk mengelakkan climate change. Bekas memang para saintis pun dia dah agree. IPCC ni adalah satu badan saintis oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, UN, dan mereka pun dah kata kalau kita buat semua benda lain pun, tapi kalau kita tak tengok langsung yang bab pemakanan ni, mungkin kita fail juga kalau nak meet the Paris Agreement yang 2 darjah Celsius tu. So memang sangat penting kita tengok juga isu pemakanan ni. Bila yang isu yang Dr. Raji sebut tadi kan, dari segi resource pun, kalau 1 ekar tanah tu, mungkin kalau kita tanam sayuran dan buah-buahan yang pelbagai tu, dia boleh feed 14 orang. Tapi kalau untuk keluasan yang sama, dia hanya boleh feed 1 orang bila ada penternakan haiwan dan sebagainya. So yang tu yang dia kata resource efficient dan sebagainya. So ada banyak kesan kepada alam sekitar kita lah. Harap itu telah membantulah. So banyak kita bukan saja untuk kita ambilkan iktibar daripada semua yang kita belajar tu, tapi kita juga terapkan dan educate our family, educate my friends. Kita sentiasa cakap lebih daripada itu. Tapi untuk kita boleh bercakap demikian tu, kita pun nak kena mencari ilmu tu dululah. Yang tu yang penting lah. Kita tak boleh nak diamkan saja. Kita tak boleh nak biar dia nak feign ignorance lah. Kita tak boleh nak abaikan saja. Kita tahu itu berlaku, benda ini berlaku, kita nampak banjir itu berlaku, kita nampak kebakaran kat California tu duk berlaku, bukan main lagi. Alhamdulillah kita kat Malaysia ni tak terkena, tapi kita tahu saudara mara kita kat Indonesia kadang-kadang jadi juga kan, hutan terbakar tu kan. So benda-benda ni memang berlaku. Kat Singapore tahun lepas, tahu tak dia punya Independence Day Singapore, Prime Minister dia punya Perdana Menteri dia, ucapan dia, topik agenda utama dia punya ucapan dia tentang climate change, because dia kata dalam, kalau tak silap, 20-50 tahun lagi Singapura akan tenggelam.
Singapura akan tenggelam lagi 50 tahun. Cuba bayangkan. Kita Malaysia alhamdulillah kita terselamat because kita bukan pulau kecil kita besar sikit. Tapi kalau bayangkan kalau kita dekat Singapura, kita dapat berita lagi 50 tahun lagi, anak cucu kita tak ada tempat nak duduk dah. Apa rasa kita? Mesti kita akan ambil tindakan, kita akan buat sedaya upaya untuk mengelakkan perkara itu berlaku, antaranya adalah untuk mengurangkan kesan-kesan dan impact climate change dan global warming ni. So, ia bermula dari kita, ini adalah salah satu benda yang semua orang boleh buat. Cara kita pilih pemakanan kita. So, kalau kita pilih benda yang lower carbon footprint, alangkah baiknya kalau kita boleh buat sedemikian secara individu, keluarga, masyarakat dan alam sejagat, insyaAllah. Okay, terima kasih. Okay, baik. Terima kasih Encik Faisal di atas perkongsian berkaitan bagaimana ya proses kita mendidik seseorang itu menjadi vegan. Terutamanya dalam institusi keluarga tu sendiri. Nampak sukar, tapi inilah yang dinamakan proses. Ia boleh dimulakan dengan dengan ibarat kata pepatah Melayu, melentur buluh biarlah Betul, betul. Memang sangat tepat bila saya tengok dengan anak saya ada 3 orang anak. Yang sulung tu dia hanya mula pertengahan hidup dia. Tapi alhamdulillah dia muda lagi, so dia ikut saja apa yang kita kata. Tapi anak perempuan kita, dia tak tahu benda lain lah. Dia memang dari lahir sampai sekarang memang hanya makan sayur-sayuran dan buah-buahan, tak pernah makan daging, tak pernah makan ayam, tak pernah makan ikan, telur, susu dan sebagainya. Yang satu exception yang kita tak panggil diri kita sebagai pure vegan ni, kita kadang-kadang makan madu lagi lah. Madu tu because kita nak medicinal purposes dia dan sebagainya kan. Bekas madu lebah tu kalau ikut takrifan sebenar vegan tu dia tak kategori kira non-vegan lah. Tapi untuk kita ambil untuk dari segi perubatan. Tapi untuk anak perempuan because dia memang dari kecil tak pernah tahu tentang yang lain-lain ni, so dia makan sayur dengan buah ni macam perkara biasa lah, tak ada masalah. Because itu je saja yang dia tahu. So kalau kita buat dari mula memang sangat bagus, tapi kalau nak buat untuk remaja atau yang lain tu memang kena start dengan ilmu dululah. Dia orang kena belajar dan tahu kenapa dan mengapa, apa impact dia. Bila dia faham lebih daripada tu, mungkin dia kena faham juga sumber makanan tu dari mana dan bagaimana kita memperolehinya, dan mungkin dia kalau dia dah pandai berfikir dan dia akan boleh bermuhasabah sendirilah kan. Okay. Okey, baik-baik. Apa yang menarik juga dalam Encik Faisal punya perbincangan selepas sebentar tadi adalah sebenarnya terdapat banyak inspirasi atau rujukan yang kita boleh dapat di internet berkaitan tentang vegan itu sendiri ya. Jadi maklumat itu di hujung jari. Maklumat itu hanya di hujung jari untuk anda semua. Okey, baik. Berbalik semula kepada Dr. Roji ya. Okey. Kita sebagai seorang Muslim pasti kita nak tahu apakah apakah pandangan Islam tentang amalan vegan ni. Jadi soalan saya yang seterusnya, adakah amalan vegan ini terdapat dalam ajaran Islam? Okey, baik. Silakan doktor. Terima kasih. Saya percaya banyak dibincangkan tentang isu ini dan tadi bincang tentang amalan-amalan yang dilaksanakan oleh pakar-pakar pemakanan. Saya percaya bahawa amalan yang disarankan oleh Islam ni sangat mudah. Basis dia ialah makanan yang kita disuruh amalkan ialah halal dan thayyib. Halal dari segi syarak lah, dan thayyiban ni ialah dari segi kualiti tadi. Secara mudah nak translate thayyiban ni wholesome. Wholesome ni benda yang baik lah daripada cara makanan tu dikeluarkan, diproses sampailah di penyediaan. Jadi Islam mempunyai prinsip yang sangat mudah, iaitu makanan ialah prinsip dia halal dan thayyib. Halal ni dari syarak, dari segi hukum, dan thayyib ni dari segi kualiti cara penyediaan tu bagaimana. Jadi saya percaya dia memberikan satu guideline yang sangat baik. Seperti yang kita tahu juga bahawa
Rasulullah SAW, kalau kita lihatlah dari segi sejarah para sahabat juga memang ada indication ataupun lebih kepada plant-based diet with occasional non plant seperti tadilah hari raya ke ataupun ada korban. Jadi saya sendiri, saya di keluarga saya praktis begitulah, masa dia memang mainly plant-based diet, tapi saya tidaklah menidakkan occasional of some animal based diet kerana ada isu tentang EPA, DHA, isu tentang vitamin B12, isu tentang essential amino acid macam itulah. Tapi benda tu memang boleh didapat daripada sumber plant based ataupun dari segi panggil mikrob memang boleh, tapi keadaan pada masa ini lebih mudahlah untuk dapatkan sumber tersebut daripada haiwan yang diternak secara ethical. Maksud saya ialah tadi isu sebenar environment ialah kerana sebagai contoh lembu dan kambing ialah sebenarnya dia ruminant. Ruminant ialah dia memakan selulose. Selulose kita tak boleh makan. Kita tak ada kapasiti untuk digest selulose, dan kambing dan lembu ni boleh digest selulose dan membuat dan jadi menghasilkan hasil yang boleh kita makan. Hasil dia apa? Hasil tadilah daging dan juga susu. Kita tak boleh makan rumput, tapi lembu dan kambing boleh makan rumput, dan hasil daripada yang dimakan tu boleh kita makan. Isunya ialah apabila yang menjadi masalah ialah apabila kambing dan lembu dibagi makan makanan manusia seperti bijian, gandum ke, jagung ke, soya, yang memang itu makanan manusia dibagi kepada haiwan. Jadi balik-baliklah kepada macam mana praktis kita sini, iaitu saya percaya pemahaman dalam Islam ni memang terbuka. Islam ni mudah. Prinsip dia ialah asalkan makanan tu halal dan thayyib dan bersih dari segi kualiti dan penyediaan, sempurna, wholesome, itu dibenarkanlah. Dan budaya menunjukkan bahawa budaya Melayu sendiri pun pada masa dulu kita bukannya makan daging setiap hari ataupun setiap minggu. Occasional bila ada kenduri ataupun ada hari raya, barulah kita, bukan yang macam sekarang ni lah, almost setiap hari. Dan kita boleh nampak bahawa orang yang ada isu kardiovaskular, jadi diabetes ke hypertension, kalau mereka mula mengamalkan plant-based diet yang appropriate, bukannya rich in refined carbohydrate. Plant-based diet maksud dia plant-based makanan yang nutriently dense dan juga mengandungi all the component yang diperlukan, termasuklah juga prebiotics, ligno, oligofructose, kerana itu memberikan makanan kepada mikrob kat kolon kita. Jadi saya percaya Islam itu sangat mudah. Dia memudahkan umatnya untuk kita praktis berdasarkan kepada pengetahuan semasa dan juga budaya. Tapi Islam tidak menolak animal based food, dan Rasulullah SAW juga menunjukkan bahawa baginda juga memang makan makanan susu, daging, madu dan makanan-makanan yang sumber haiwan tadi. Tapi dari segi sejarah menunjukkan amalan baginda yang lebih kepada plant-based diet tadi itu. Jadi isu sebenar yang saya nampaklah yang menjadi mudarat kepada alam sekitar ialah apabila pertanian, peternakan tidak dijalankan, tidak diusahakan mengikut fitrah. Kambing dan lembu fitrahnya makan rumput. Dan rumput, dia tidak ada competition dengan manusia kerana manusia tak makan rumput. Tapi apabila kambing dan lembu dibagi makan jagung ataupun soya dan juga makanan-makanan yang manusia makan, inilah isu dia tadi. Jadi dengan elemen vegan ni dapatlah mengimbangi kerisauan manusia bahawa apabila mereka mengurangkan pemakanan animal based ni, macam mereka mungkin takut kesihatan terjejas. Tapi percayalah bahawa most of the fat soluble vitamins, dia badan kita boleh simpan. Maksudnya kalau kita tak makan setiap hari atau setiap bulan, badan kita masih lagi mempunyai vitamin A, E dan juga maksudnya fat soluble vitamin ni lah. Jadi bukan seperti vitamin yang soluble seperti vitamin C yang kita perlu makan setiap hari. Kerana memang kita perlu, badan kita tak boleh simpan.
itulah pandangan saya. I'm promoting plant-based diet with occasional non-plant-based. It could be from microbes, it could be maksudnya daripada microorganism, masuklah algae dan juga biotics lah masuk saya. Dan dia akan membantu kelestarian alam sekitar dengan menyebabkan apa dipanggil keperluan kepada so-called intensive factory farming tadi tu, yang detrimental dan juga modern agriculture practices tadi tu. Okey, itu pandangan saya Cik Izzuddin. Okey, Cik Izzuddin. Dulu teknikal sebentar. Tak dengar. Okey, baik. Okey, dia biasalah kadang-kadang teknologi ni ada sedikit gangguan gangguan lain. Tapi apa-apa pun point yang Dr. Roji terangkan tu dapat kita dengar dengan jelas. Baik, terima kasih Dr. Roji atas perkongsian yang cukup bermakna sebentar tadi. Dia tentang apakah pandangan Islam tentang amalan vegan ini sendiri. Seperti dia menyediakan asas kepada kita sebagai seorang Muslim untuk menerima amalan ini sebagai salah satu amalan yang diterima dalam Islam. Jadi apabila masyarakat Muslim maklum tentang hal ini, ibaratnya pohon itu makin teguh dengan cekaman akarnya. Itu merujuk kepada kenapa kita reason, apabila kita mengetahui reason untuk mengamalkan suatu amalan itu dan akan diberikan ganjaran di akhirat kelak. Okey, baik. Jadi kalau kita pernah terbaca, Mufti Wilayah juga ada mengeluarkan fatwa tentang vegan ini, di mana anda semua penonton-penonton live boleh search di Google search amalan vegan dalam Islam, which is akan keluar apakah jawapan fatwa Mufti Wilayah terhadap hukum mengamalkan vegan ini. Anda boleh search untuk menambah pengetahuan di samping perkongsian yang telah Dr. Roji berikan tadi tentang perspektif Islam berkaitan pengamalan vegan. Baik, berbalik kepada Encik Faisal. Okey. Yeah. Tapi sebelum tu minta maaf Encik Faisal ya. Okay. Penonton apa semua untuk like dan share seluas-luasnya kita punya live pada hari ini ya. Okey, saya minta like dan share seluas-luasnya. Okey, Cik Faisal minta maaf ya sebentar tadi. Okey. Boleh saya teruskan soalan yang seterusnya? Silakan. Okey. Jadi mengetahui dalam institusi keluarga ya, bukan mudah untuk mendidik anak-anak kita ni makan sayur, walaupun kita tahu ada khasiat sebenarnya berbanding makanan ringan yang lebih digemari. Bukan setakat digemari untuk anak-anak makanan ringan, tapi mudah didapati. Kalau kita pergi 7E tu, kalau tak kaunter tu, depan kaunter tu makanan ringan. Itu mudah diakses oleh anak-anak. Soalan saya, apakah kesan tumbesaran anak-anak dengan mengamalkan vegan? Okey, saya fikir jawapan ini penting untuk ibu bapa maklum, dan silakan Cik Faisal untuk menjawab soalan saya sebentar tadi. Terima kasih Saudara Izzuddin. So I think the general idea lah, saya start dengan conclusion dia dulu, memang amat sesuai lah, dan tiada masalah untuk anak-anak kita untuk mengamalkan pemakanan vegan ni. So mungkin ada di kalangan kawan-kawan saya juga yang ada anak-anak yang remaja dan sebagainya, dia orang pun dah start mula tengok video-video ni, dokumentari itu dan sebagainya, dan mereka ingin memulakan langkah ke arah yang vegan ni.
terutamanya especially kalau dia orang duk belajar luar negara dan sebagainya. So saya cakap dengan kawan-kawan saya ni tak ada halangan, I think it's no problem. Dia tak akan kekurangan nutrisi, dia tak akan kekurangan zat. Janji macam Dr. Raji kata tadi, dia kena amalkan pemakanan vegan yang sihat. Dia ada juga vegan yang cara pemakanan tidak sihat dan vegan yang lebih menyeluruh dan sempurna lah. So izinkan saya juga nak share sedikit slide lagi yang boleh menunjukkan bagaimana apa yang saya maksudkan ni. So untuk dapat gambaran yang lebih baik lah. So because bila kita fikirkan, I mean kalau kita tak galakkan dia ambil pemakanan yang lebih sihat dan banyakkan sayur dan buah-buahan, saya pasti di kalangan pendengar ataupun Izzuddin pun kenal kawan-kawan lain ke yang mungkin di kalangan kawan kita yang memang tak suka dan tidak pernah makan sayur dalam dia punya lunch atau dinner dia, ada kan? Ada sepupu saya seorang ni, dia punya favourite ayam goreng nasi kicap, itu saja, dia tak nak sayur. Langsung. So bayangkan makan itu je hari-hari, agaknya apa jadinya. So inilah yang statistik dekat Malaysia ni, yang ni Kementerian Kesihatan kita ada buat survey setiap tahun. Dia buat National Health and Morbidity Survey, boleh check NHMS dalam KKM, memang setiap tahun dia buat. Sorry saya tak publish yang terkini, tapi lebih kuranglah dia punya angka ni, di mana kanak-kanak di bawah 18 tahun ni hampir 12% actually obesity, maksudnya dia punya BMI dia lebih daripada 30. So sangat tak tahulah, saya risau jugalah bila saya tengok ni. Dan makin ramai anak-anak kita yang actually overweight. Overweight pun ramai. So kalau kita tengok pergi McDonald's ke KFC ke, ramai yang kanak-kanak yang pergi ke sana dengan keluarga mereka, kemungkinan lebih besar dia dah memang overweight. Okay, kalau kita tengok ni lagi satu artikel rencana yang keluar dekat New Straits Times tahun lepas, 1.6 juta Malaysia sekarang dijangkakan boleh jadi overweight kalau kita tak buat apa-apa lagi 5 tahun lagi. Ramai ni, 1.5 juta ni. Dan di nombor tu mungkin 20,000 lebih akan ada kencing manis, lebih 100,000 akan ada high blood pressure, hypertension tu, dan lebih hampir 10 juta ni dia ada fatty liver disease. So semua ni adalah kesan-kesan daripada pemakanan yang kurang sihat daripada kita. Because semua ni adalah disease yang berpunca daripada pemakanan dan cara kita amalkan kesihatan kita. Okay, dia bukan kita dijangkiti macam coronavirus sekarang ni. Dia lain. Dia bukan virus, dia bukan bakteria, dia adalah disebabkan oleh kolesterol, lemak dan sebagainya, ataupun tak cukup serat. Because even KKM pun mengatakan kita dekat Malaysia ni tak cukup makan buah-buahan dan sayur-sayuran, tak cukup serat. Because sayur-sayuran ni lah yang ada serat, dan serat tu dah akan membantu untuk kita menjadi full, jadi rasa kenyang. So kita tak makan sebegitu banyak lagi. Dah lah kita budaya tak makan banyak sayur dan buah-buahan ni, kata statistik ni, dia kata 85% daripada kalangan manusia ni, termasuklah kanak-kanak ni, dia tak cukup makan sayur. Tahu tak berapa optimumnya makanan sayur dan buah-buahan setiap hari? Kita perlu makan paling kurang 5 hingga 9 portion of this buah-buah dan sayuran. So kalau dari segi itu memang tak cukup lah. Ada juga yang langsung tak makan. So memang kita ni memang lebih banyak makan daging dan makanan haiwan daripada makan sayuran. Sangat berbeza dengan zaman sebelum merdeka dululah kan. Kalau kita ingat zaman belajar dengan tok nenek kita ke dan sebagainya, zaman-zaman dulu kita jarang makan daging, malah mungkin ikan tu, satu ekor ikan dikongsi satu keluarga 4-5 orang kan. Ayam pun mungkin dia share ramai-ramai, tapi yang banyaknya dia makan ulam, sayuran dan buah-buahan. So kalau tengok ni typical Malaysian food sekarang kan. So kalau tengok ni portion dia pun timun secotek ini, kacang-kacang, yang lainnya semua adalah ayam dengan telur. So kalau ikut suku-suku separuh pun dia dah sarankan dah, memang baik, dah cantik dah ni. Suku-suku separuh daripada pinggan kita perlu sayuran dan buah-buahan. So paling senang, anak-anak saya pun dah amalkan dan dia senang amalkan. Setiap kali kita makan besar, breakfast, lunch, dinner ni, kita pastikan ada buah sekali. Tak kisahlah pisang ke, apple ke, tembikai ke. So anak-anak memang sukalah because buah ni memang manis. So kalau nak galakkan anak-anak nak cuba amalkan lebih banyak sayuran dan buah-buahan ni,
banyakkan beli buah je lah. So make sure kita pergi pasar tu, banyakkan beli buah. Jangan kedekut beli buah. Sekarang saya tahu pun harga buah ni memang dah meningkat sikit-sikit. Tapi kalau kita boleh berkebun tu lagi bagus lah. Tapi kalau tak, kena belilah. Tapi ada juga buah yang murah. Macam contohnya tembikai. Tembikai dia punya, walaupun boring tu, tapi dia antara yang paling murah lah dari segi buah. Tembikai, pisang dan betik. Yang tu adalah buah-buahan tempatan yang masih harga patut dan senang untuk dimakan dan disediakan dan memang manis dan sedap dimakan oleh anak-anak kita. So ini yang memudahkan lah. So kalau ikut cara lain, nanti saya nak tunjuk. So mungkin yang tadi ni saya sentuh sedikit lah. Kalau kita tengok kan, makanan kita ni adalah sebuah package. Bila package ni dia maksudnya bila kita makan tu, kita dapat apa? Of course kita dapat karbohidrat, protein, vitamin, minerals. Tapi bila kita makan ada sumber haiwan, lazimnya dia akan ada juga high in calorie, high in saturated fat dan high cholesterol. Kalau tumbuhan dan sayuran semata-mata, dia tak ada yang ni. Tapi kalau minyak ada, memang adalah yang ni. Tapi kalau tak ada minyak, memang dia tak ada yang ni. Tapi kalau yang sumber haiwan, definitely ada fat dan cholesterol. Malah telur pun banyak juga telur pun. Yang ni yang susu. So memang haiwan, so saya nak skip yang sini dulu. In fact ada, of course banyak research ni yang saya tunjukkan tadi, tapi memang makanan berasaskan tumbuhan ni memang boleh reverse heart disease, diabetes dan sebagainya. So saya nak tunjuk yang ni kejap. So mungkin ada yang tanya macam mana nak dapat protein, nak dapat kalsium dan sebagainya kan. So protein tu actually sumber tumbuhan ni kaya dengan protein. Cuma yang orang banyak tekankan tu yang complete protein. Complete protein tu maksudnya dalam makanan tu ada semua asid amino dalam protein tu. Tapi kalau tumbuhan pun, janji kita pelbagai warna tumbuhan dalam meal kita seharian, insya-Allah kita akan cukup protein. Actually malahan ada doktor macam Dr. Neil Barnard, dia kata kalau kita makan nasi je satu hari pun, actually kita banyak cukup protein kita. Kalau kita makan bayam satu hari pun, kita cukup protein kita. Tapi of course kita tak nak makan satu benda sajalah kan. So yang tu kita pelbagaikan. Of course tofu, tempe, kacang kuda dan sebagainya, semua ni pun kaya dengan protein. Okay. So ni saya nak tunjuk ni contoh ni. So kalau di segi pemakanan tu banyak pilihan sekarang. Dekat Malaysia ni macam-macam. GrabFood ada, Foodpanda ada. So sekarang ni yang popular yang kami selalu makan ni macam pokeball ni lah. Pokeball ni macam-macam cara. Ada yang seafood, ada yang daging, ada yang yang Korean style dia panggil kimbap ni, bibimbap ni. So kita order yang vegan punya lah, dia sayur je lah. Dia macam makan nasi ulam. Kalau saya cari yang Melayu, saya cari nasi ulam, nasi kerabu, tapi saya minta tanpa ikan masin. Macam tu lah contoh lah, tanpa budu, tanpa ikan masin. Simple macam tu kan. Kalau burger, kita kadang-kadang makan burger juga, tapi kita punya burger yang ni nampak macam daging, tapi ni actually portobello mushroom. Ni satu payung mushroom ni besar ni. Dia sebesar burger. Dia sedap juga. Janji dia punya sauce marinade dan sebagainya memang rasa macam seperti biasa lah. Subway pun ada kat veggie version dia. Kalau nak betul-betul vegan, dia tanpa keju dan sebagainya. I mean kalau Indian food, we go for banana leaf. So banyak pelbagaian. Even makanan Melayu kita pun banyak yang sudah actually asasnya vegetarian, tapi kita tambah sikit perisa-perisa yang lain. Contohnya macam kuah lodeh kan. Kuah lodeh lontong kan. Makan ketupat dengan lodeh tu. Actually lodeh tu sendiri dah memang vegetarian dah. Tambah, tapi pemasak ni biasalah dia nak kreatif sikit, nak bagi up sikit rasanya, dia tambah mungkin belacan ataupun udang kering. Kan? Tapi kalau kita omit tu memang kalau kita masak sendiri memang kita boleh jadikan dia sebagai satu hidangan yang memang aslinya vegan. So memang tak ada halangan lah. So bila anak-anak dapat macam ni, so kita pun siapa yang nak cuba menggalakkan anak-anak kita makan yang lebih sayuran dan buah-buahan tu, mungkin kena cari cara lain. Mungkin kena cari macam ni. Kalau dia suka burger, kita cari burger yang vegan lah. Memang ada yang memang best, macam contohnya Beyond Veggie, Beyond Meat, Impossible Burger. Dia punya burger tu sebiji macam burger daging. Dia siap bila hiris tu dia macam ada darah meleleh-leleh, tapi dia bukan darah daging. Dia actually dia macam daripada beetroot punya darah tu, air jus beetroot tu. So dia nampak macam leleh tu. So kalau kita anak-anak suka kita guna makan pizza kan, daripada kita beli Pizza Hut dan Domino's, dan kita belilah this vegan pizza, vegan cheese ni dia buat daripada kacang gajus.
Kebanyakan dia kacang gajus dan a few other components, soy dan sebagainya, dan dia rasa sebiji macam pizza biasa. Itulah lagi kurang anak-anak tu dia pernah merasakan daging-daging ni, lagi senang nak convert lah kalau kita nak convertkan atau pelbagaikan. So malah cara lain untuk meningkatkan sayuran dan buahan ni, kita boleh juga consider macam dia kita panggil cara untuk sembunyikan sayuran dalam makanan tersebut. Contohnya cauliflower fried rice. Pernah dengar kot dia bukan nasi goreng. Kalau nasi goreng kita goreng nasi kan, nasi dah sejuk. Tapi yang ni nasi goreng dia guna cauliflower. Dia ambil cauliflower tu raw, dihancurkan jadi kecil-kecil. Dia actually bila dia gorengkan tu, dia nampak macam butiran beras patah. So dia actually, tapi dia makan a whole bowl of veggie. Ini memang sangat bagus lah. Kalau salad dan kerabu dan sebagainya, just pastikan kita mungkin lebih sos ke dan sebagainya. Tak apalah, for a start bila kita buat transition dan sebagainya, tiada masalah. I mean kita of course kalau dia betul-betul untuk, kalau objektif dia untuk kesihatan, saya dan isteri saya kita akan galakkan sehabis mungkin lah. Tapi of course we all go through a journey lah. Kita tahu semua ada fasa-fasa dia, dan kita semua, saya pun melalui fasa saya ambil lebih kurang daripada vegetarian ke vegan ni mungkin dalam 3 tahun jugalah betul-betulnya. Macam isteri saya daripada makan daging dulu, lepas tu dia tolak daging merah, dia makan ayam saja, lepas tu dia tolak semua tu, dia tinggal seafood saja, lepas tu dia tolak seafood, dia hanya makan sayur-sayuran tu, ambil masa dalam 10 tahun jugalah. So dia semua ada melalui proses-proses dia. Saya dalam keluarga saya yang last kali, isteri saya yang start dulu. Isteri saya yang mulakan dulu amalkan vegan diet ni, pemakanan ni. So bila isteri saya, of course bila ibu yang start, of course anak-anak kena ikut lah kan. So saya ni yang last kali. So asalnya saya pun di PKL lah. Kalau kita pergi keluar makan tu, diorang makan yang bab sayur, saya makan yang lain-lain kalau dah memang dalam pinggan tu lah kan. So saya bantu habiskan lah. Tapi eventually tu saya get into more 100% lah. Dan macam Dr. Raji kata tadi, of course I mean kita understand everyone has different reasons for doing it. Kita tak ada halangan, kita bukan nak mengharamkan pemakan daging ataupun sumber haiwan ni. Tapi kalau ada sebab lain dan memang kita boleh amalkan, kalau nak 100% go vegan pun tidak ada masalah dari segi syarak dan sebagainya. InsyaAllah. Okay, Allahualam. Okey, baik. Terima kasih Encik Faisal atas penjelasan berkaitan tumbesaran anak-anak apabila mengamalkan diet vegan dalam kehidupan sehariannya. Bukan sekadar kita diceritakan banyak fakta-fakta tentang diet dan keadaan semasa anak-anak dan masyarakat ketika ini, dan juga kita juga dikongsikan dengan bagaimana kreativiti untuk mempersembahkan, untuk memperkenalkan diet kepada anak-anak. Tapi yang penting secara umumnya ialah leading by example. Leading by example tu penting untuk ibu bapa menunjukkan contoh-contoh, menjadi contoh kepada anak-anak memulakan diet yang baik seperti amalan vegan ini. Baik, Ya, betul. makin menarik. Okey, baik, makin menarik dan jelas perbincangan kita hari ini. Saya fikir para penonton pun semakin jelas secara teori dan secara praktikalnya bagaimana tu amalkan vegan ni, dan saya harap ada inspirasi, tercetus sedikit kecenderungan. Baik, saya akan kita ke arah soalan umum lah, soalan umum kepada kedua-dua panel kita ya. Saya ada satu soalan yang umum untuk ditanyakan kepada kedua-dua panel. Sebelum kita merumuskan, kita dah sampai hampir ke akhir rancangan, sebelum kita merumuskan perbincangan kita pada hari ini. Soalan saya kepada kedua-dua panel, berdasarkan keseluruhan perbincangan kita, haruskah masyarakat kita menukar cara diet kepada diet vegan? Kita mulakan dengan Dr. Roji dulu, kemudian kita sambung dengan Encik Faisal. Dipersilakan. Terima kasih dari Zulin. Seperti yang telah saya harapkan dengan tadi, saya memang
menyokong, promote, popularkan plant-based diet. Tapi with occasional non-plant-based diet to address a specific nutrient, contoh yang saya highlightkan tadi, B12, EPA, DHA yang memang hanya dapat daripada tumbuhan dan juga mikrob tadi. Okay. Isu yang saya nak highlightkan tadi ialah walaupun kita advocate plant-based diet, tetapi jika plant-based makanan ni dikeluarkan ataupun ditanam dengan cara yang detrimental to the environment seperti modern pertanian moden sekarang ni, yang penggunaannya ialah lebih fokus kepada monoculture, pada penggunaan input dari luar. Maksud saya ialah tanah tu sebenarnya tak subur, tanpa dibaja dia tak subur. Dia perlukan input dari luar, baja, herbicide, pesticide. Jadi itu juga sebenarnya mengakibatkan dipanggil degradation of soil quality. Sekarang ni ialah isu degradation of soil fertility ni jadi satu isu besar. Kalau kita teruskan pertanian, walaupun kita tanam sayur, tapi dengan cara begitu, dia membahayakan dari segi dipanggil kelestarian alam sekitar, terutama kesihatan tanah. Walaupun kita mengamalkan makanan plant-based diet tadi, kerana cara pertanian tu harus juga diubah kepada pertanian yang panggil menyuburkan tanah. Itulah saya punya pandangan bahawa isu ni ialah bukan sahaja isu vegetarian ataupun vegan, tapi ialah isu lebih kepada bagaimana makanan tersebut dikeluarkan. Dan isu itulah yang sebenarnya menjadi isu seluruh dunia. We have to focus on food productions that are ethical as well as environmental friendly. Memanglah vegan atau vegetarian tadi environmental friendly, tetapi production dia, pengeluaran dia juga perlu environmental friendly. Maksudnya ladang-ladang ni perlu kita mengambil perhatian juga bagaimana makanan tersebut. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke ladang, saya boleh cakap di sini saya pernah pergi ladang. Tuan ladang pun tak nak makan sayur yang dia tanam. Jadi mereka ada lebih, kerana mereka tahu apa yang digunakan di ladang mereka, lebih prefer kepada yang tidak menggunakan pesticide perkara. Yang lebih penting ialah kesuburan tanah perlu dijaga demi masa depan anak-anak kita. Saya tak risau tentang climate change. Apa kerana climate change ni dari zaman dulu dia berubah, setiap berubah. The driver is ialah matahari. Dan CO2 ni sangat penting untuk tumbuhan, untuk fotosintesis. Saya tak risau, saya lebih risau kepada soal health tadi tu, kesihatan tanah, kerana itulah asas kehidupan. Jadi kalau itu tak dijaga, walaupun kita mengamalkan vegetarian diet ke vegan diet, dia still masa depan kita terancam, utamanya dari segi pengeluaran makanan yang sihat dan yang selamat. Itu pandangan saya. Jadi mulalah buat kompos, mulalah tanam di rumah, dan yang boleh kita lakukan, mulalah recycle, buat fukashi untuk kompos tadi. Sebab fukashi ni boleh mengelakkan dari segi isu bau tadi, walaupun kita ada bahan-bahan protein dalam panggil kompos kita, kerana memang ada mikrob yang fotosintetik bakteria yang boleh menghadamkan komponen protein dan juga bahan yang boleh menyebabkan kompos kita bau. Jadi kalau kita mula start dengan kecil, start dengan penanaman panggil garden kat rumah kita, tanam makanan instead of bunga, saya percaya dia akan membantu. Dan recycling ni sangat membantu, dan kalau boleh dilaksanakan skala yang lebih besar, jadi insyaAllah dia juga membantu. InsyaAllah. Pandangan saya. Terima kasih kerana itu. Okay, mungkin Izzuddin ada masalah teknikal lagi, so saya kongsikan jugalah. So of course I think I don't think it's a secret, saya pun very highly recommend lah siapa-siapa yang nak mengamalkan cara pemakanan vegan atau plant-based ni, especially plant-based lah. Plant-based ni lebih kepada menyeluruh dan memastikan dia vegan tu dia bukan because potato chip pun vegan potato chip, french fries, kalau makan french fries hari-hari pun kira vegan juga.
tapi dia vegan tak sihat lah, kita panggil vegan junk food. Kalau makan maruku je hari-hari pun tak okey jugalah. So these are vegan junk food lah kita panggil. Dia makan benda-benda highly processed, banyak gula, banyak garam dan sebagainya. So benda-benda ni pun tak elok juga. So apa yang kita mahu adalah yang very natural daripada tumbuhan dan sayuran dan buah-buahan, dan incorporate into our meals lah, macam yang saya tunjuk gambar tadi lah. So yang apa impact dan kesan dia kepada keluarga saya, alhamdulillah, I think thanks to going into this adopting this diet, this lifestyle ni, kita dapat menghindari banyak penyakit dan musibah-musibah yang menimpa keluarga kita dari segi isu penyakit kesihatan yang tercetus daripada pemakanan, diet based diseases. So for the past I think more than 2-3 years dah lah, lama lah kita tak pergi hospital nak kena bawa anak dan sebagainya, tak ada alhamdulillah setakat ni tak ada masalah begitu lagi lah sejak kita bila memang full on plant based lifestyle lah. So malah saya punya bapa mertua saya, dia baru ni ada menghadapi masalah kesihatan, terutamanya darah kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dia lepas kita memberi kira ceramah sikit kat dia dan galakkan dia cuba jugalah this plant based eating macam kita ni, dan lepas dia dah amalkan lebih sebulan tu, alhamdulillah dia punya blood pressure pun dah turun, dah normalize balik, dia punya paras gula pun menurun, dan lepas 3 bulan dia punya paras gula rasanya daripada 8-9 tu dia dah normal bawah paras 5. So sangat-sangat baik because of dia punya perubahan dari segi pemakanan dan kesihatan dia. Last kali saya ingin tunjuklah apa yang mungkin siapa yang mungkin first time dengar konsep vegan ni ke, ataupun nak mencuba-cuba dan mungkin tak nak lagi satu rangsangan untuk mencuba, saya nak sarankan ini adalah antara satu sebab saya pun mulakan dulu 2 tahun lepas, iaitu pada bulan Januari, biasanya every month, every day ada this celebration punya something dirayakan. So in January kita ada satu promotion, I mean in globally dipanggil Veganuary. So ni sekarang ni ada satu movement baru dekat Malaysia sendiri. Ni kat Malaysia, My Veganuary dengan I ni adalah Veganuary versi Malaysia, dan dia ada kerjasama dengan all these food providers, restaurant, dan semua ni adalah plant based, mostly ada provide plant based options lah. Ni contohnya, ni orang Melayu kita pun ada juga ni, Salah Restaurant, Kelava ice cream ni ice cream vegan, dia berasaskan santan. Ni Salah ni yang dia Mexican food tapi dia orang Melayu yang startkan ni, dan macam-macam lagi mushroom rendang dan sebagainya. So kalau kita masuk website dia ni dan kita pledge untuk cubalah, paling kurang kita cuba je, kita cuba go vegan, maksudnya 3 hari atau 5 hari atau 7 hari go vegan, makan sayuran dan tumbuhan atau yang berasaskan demikian, kita boleh dapat kupon dan voucher-voucher daripada tempat-tempat ni. So menarik jugalah, boleh layari myveganuary.com. Ini adalah satu contoh. Ini adalah lagi satu yang saya baru saja join. Diorang ni dan bermacam lagi, ada beberapa lagi NGO, atau ni salah satu social enterprise yang ada kat Malaysia, yang dia nak miripkan apa yang dia buat dekat US tu, Plant Pure Nation, di mana dia cabar orang, sesiapa saja yang nak cuba go vegan 7 atau 14 hari, dan dalam masa COVID ni memang sangat tepat lah, because dia akan untuk 7-14 hari ni kita boleh pilih, dan dia akan hantar makanan ni setiap hari untuk kita makan. So kita tak payah nak risau nak masak apa, nak sediakan apa dan sebagainya. Kita boleh subscribe to the plan, dan dia include juga dalam package tu untuk buat blood test before and after, dan alhamdulillah rata-ratanya kesan dia memang sangat menarik. Dia akan menunjukkan kita punya kolesterol boleh turun, kita punya blood glucose boleh turun, blood pressure boleh turun dan sebagainya. So siapa nak rangsangan lagi boleh tengok situ, dan saya pun nak galakkan lah siapa yang nak mencuba, nak memahami lebih dan sebagainya, mungkin boleh tengoklah contoh ni Facebook yang ada. Ni antara saya punya page Amazingly Fit dengan isteri saya, dengan kita ada support untuk siapa yang Muslim yang nak mencuba atau nak memahami lagi tentang vegan dan vegetarian ni, bolehlah join community kita dekat Facebook
Facebook ni dan macam-macam lagi yang ada. Itulah. So last kali saya nak galakkan lah. Yes, I would galakkan. I personally believe the impact dia memang nyata. Boleh cari ilmu sendiri dan boleh buat your own conclusion daripadanya. Tapi yang pastinya kalau haiwan, makanan sumber haiwan ni dia ada lemak tepu, dia ada kolesterol dan dia memang tidak ada serat. Okay, so which can lead to ada penyakit-penyakit moden ni. Tapi kalau dari segi sayuran dan buah-buahan, dia boleh, insyaAllah kita boleh membantu dalam memelihara alam kita dan mengelakkan penyakit dengan kandungan vitamin antioksidan yang tinggi yang ada kesan anti-inflammatory dan mengelakkan penyakit-penyakit ni, insyaAllah. So sekian saja saya punya perkongsian dan harap ia dapat membantu dan menggalakkan lagi, dan sesiapa yang nak tanya saya lebih lanjut bolehlah visit saya dekat PM saya dekat Facebook ke dan sebagainya, dan insyaAllah saya boleh bantu jugalah. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih. Terima kasih kepada kedua-dua panel atas penjelasan tersebut, padat dan amat makna untuk masyarakat kita. Sekurang-kurangnya ada cetusan minat untuk beralih kepada cara pemakanan vegan, bukan setakat masyarakat, tapi berdasarkan poin yang kita dapat garap daripada Dr. Roji juga, pentingnya industri beralih kepada approach yang lebih mesra alam sekitar untuk menghasilkan makanan itu sendiri. Walaupun makanan tu adalah veggie, tapi lebih penting bagaimana ia dibesarkan, bagaimana ia disuburkan, bagaimana cara pertanian itu sendiri. Baik, bicara kita sudah hampir ke penghujungnya. Jadi saya memberikan sedikit, saya memberikan ruang sedikit lagi kepada kedua-dua panel untuk merumuskan, dan saya berikan pada Dr. Roji dulu, disuli dengan Cik Faisal. Dipersilakan. Okay, terima kasih Izzuddin. Saya merasa bila lah dapat berpeluang berbincang tentang isu ini, saya percaya banyak lagi perkara-perkara yang perlu kita banyak fahamkan, kerana untuk kita melakukan sesuatu dia selalu bergantung pada bagaimana keyakinan kita, kepercayaan kita, pemikiran kita. Barulah daripada situ timbul tindakan, dan daripada tindakan ni akan lahir dia berpanggil habit ataupun kebiasaan kita. Untuk kita adopt satu lifestyle, bukan sahaja ia memberikan kepada kesihatan, tapi juga ia menumpukan kepada bagaimana untuk kita boleh melaksanakan tugas kita sebagai manusia, sebagai khalifah, sebagai Allah ni dengan lebih berkesan lagi. Kita kreatif, kita ni dari segi emosi, segi stabil, kerana perkara-perkara tersebut berkaitan dengan dietary practice kita. Saya percaya bahawa isu ini sangat penting untuk kesejahteraan biologi, kesejahteraan mental, dan juga kesejahteraan logistik. Ada kaitannya dengan cara hidup kita, pemakanan kita dan environment. Jadi saya percaya malam ini kita bincang satu elemen sahaja, iaitu pemakanan. Saya percaya banyak lagi elemen lain yang menyumbang kepada kesejahteraan kehidupan kita, baik kita berjaya hidup kita di dunia akhirat. Saya looking forward for that occasion. Saya ucapkan terima kasih kepada penganjur dan kepada panel Faisal tadi. So, terima kasih kepada semua. Okey, baik Encik Faisal. Terima kasih Doktor. Dipersilakan Encik Faisal. Okey, terima kasih Izzuddin, dan terima kasih juga kepada Dr. Roji di atas penggulungan, dan I'm very honoured to share the stage dengan Dr. Roji. Mungkin lepas ni saya PM tepi lah nak tanya juga tu yang your research areas tu,
menarik juga. Dan saya ingin menyarankanlah selagi lagi, I would say macam Dr. Raji kata, I think bermula daripada kita lah. Memang kita kena cetuskan minat dan mungkin mencari ilmu lagi dan mencari sebab dan betul ke fakta ni dan mencari sebab dan sendiri yang mungkin akan mencerungkan kita ke arah ini. Saya bukannya terjebak ke vegan ni dari lahir, so saya pun melalui prosesnya dan memang ada sebab-sebab yang kita mulakan demikian. Tapi I would say janganlah tunggu sampai ditimpa musibah baru kita nak bermula. So kita boleh memula daripada sekarang. Kalau ada ilmu, kita cari ilmu. Kalau ada voucher discount tu, bolehlah ambil lah peluang, take the opportunity lah, why not kan. Tak ada hal kan. So kalau tak ada masalah kesihatan ke apa, I don't think there's any reason why anyone should not try to go vegan, at least for a short, at least apa yang kita akan rasa, dia akan rasa sebagai satu efek detox yang kita bagi kita punya, macam kita berpuasa pada bulan Ramadan untuk detox badan kita, tapi kali ni kita boleh juga buat amalkan diet vegan untuk jangka masa yang tertentu untuk detox badan kita daripada lemak-lemak haiwan dan sebagainya daripada badan kita. So I would highly encourage anyone to try it out. It's safe, dia tak ada halangan, dia tak ada kekurangan dia. InsyaAllah kalau perlu guidance boleh rujuk saya di Facebook dan di Alam Maya masa depan, insyaAllah. Okay, terima kasih Izzuddin dan terima kasih kepada GRAS Malaysia diberi peluang untuk berkongsi di sini. Okey, baik. Terima kasih Encik Faisal dan Dr. Roji. Rumusan yang begitu cantik disimpulkan oleh kedua-dua panel kita pada malam ini. Jadi jelas bahawa amalan vegan ni sebenarnya amat penting, bukan sahaja kepada diri individu, malah kepada alam sekitar yang juga ciptaan Allah yang Maha Esa. Untuk para penonton, kita perlu tanam dalam fikiran kita, jika kita jaga alam, alam akan jaga kita. Jika kita jaga alam, alam akan jaga kita berdasarkan fitrahnya, ekosistemnya dan sebagainya. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel, Dr. Roji, Encik Faisal ya, atas kesudian berpartisipasi dalam bicara alam, vegan untuk alam sekitar. Diharap kita dapat bekerjasama lagi untuk acara yang akan datang. Daripada pihak kami penganjur, saya memohon maaf jika ada tersalah bahasa, tersalah cara dan juga ada sedikit gangguan teknikal yang sukar untuk kita elakkan. Okey, baik. Kepada penonton, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian mengikut live Bicara GRAS. Diharap semua tidak jemu dan sudi berpartisipasi semula untuk Bicara GRAS akan datang. Ni banyak lagi tajuk-tajuk menarik ni, menanti anda ni. Okey, kalau nak tahu, pastikan like dan follow Facebook GRAS. GRAS Malaysia untuk sebarang perkembangan. Okey, semoga bicara hari ini memberi satu ilmu dan kefahaman untuk kita amalkan dalam kehidupan. Ingat satu kata-kata yang mudah. Lebih baik ada ilmu tapi tak amal daripada tak ada ilmu tapi perlu amal. Begitu dia punya ni. Lebih baik ada ilmu tapi tak buat, buatnya, daripada kita tak ada ilmu tapi kena buat. Itu nak menunjukkan kepentingan ada ilmu terlebih dahulu disusuli dengan buat dan amalan itu. Okey, baik. Kerana kita khalifah berjasa, salam GRAS Malaysia. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.